Okey, boleh? Aduh, baru suruh belakang bekak, tak boleh dah. Okey, kat sini ni muka surat berapa? Ni first bab ke? Ni tiap apa? Tiap satu? Oh, PDF eh? Ada daripada tiap apa? Bagus bagus. Nanti hantar juga sekali. Buku teks semua tajuk ke? Akidah, ibadah, tauhid. Okey, baik. Cantik tu. Okey, so nak ambil bab ni ke? Okey, pengertian atas sikit. Pengertian qada dan qadar. Okey, ni baca dan faham. Baca dan faham. Macam mana? Okey, baca dan faham. So, kalau yang ni nak beritahu dia macam mana? Okey, kat atas sekali, kat atas buat macam ni. Atas ataupun tajuk. Ni tajuk. Boleh. Okey, kan cakap beritahu kat dia muka surat. Muka surat. Okey, berapa? Mula-mula beritahu berapa kan? Beritahu ada kat situ. Lepas tu baca, mula kat atas sekali, baca dan faham. Kalau dia tak nampak apa, okey, cakap warna biru. Okey kan, warna biru kan? Okey, warna biru. Lepas tu dah tu tajuk. Tajuk pengertian. Pengertian macam mana? Pengertian ni KTBM ada ke KTBM? Ada dia punya isyarat ke? Erti lah kot. Dia ambil daripada maksud. Perkataan yang hampir apa tu? Maksud, qada dan qadar. Ada isyarat dia. Qada isyarat dia macam ni. Lepas tu baik. Buat macam ni, baik. Okey, qadar buat macam ni. Okey. Boleh nampak? Jadi bagi tahu isyarat tu dulu. Qada isyarat dia macam mana bagi tahu. Okey. Buat macam tu. Qadar kata isyarat dia macam tu. Jadi kita ulang isyarat 2-3 kali dan suruh dia ulang balik. Dia ulang balik isyarat tu. So bila dia ingat isyarat qada dan qadar, baru lepas tu seterusnya baru kita guna isyarat je terus. Contoh pelajar ada berapa sekali kelas? Seorang ke 3 orang? Ke 4 orang? Contoh 3 kan? Ada nama dia kan? Nama dia setiap orang kan? Okey, tunjuk kat dia. Okey, AJ qada tanya isyarat macam mana? Isyarat macam mana? Lepas tu tunjuk lagi kawan lagi seorang. Okey, AJ qadar. Isyarat macam mana? Jadi begitu. Okey, faham. Isyarat qada, qadar. Okey, lepas tu baru kita gunakan isyarat tu dalam pembelajaran. Pertama kita terangkan isyarat perkataan dahulu. Okey. Okey, lepas tu mengikut pandangan. Tidak pun terus dari segi bahasa.
bahasa yang ni dia orang tak faham pun sangat ni. Okey, kalau ajar terus macam mana? Mhm. Boleh juga. Boleh juga. Ataupun yang ni buat contoh. Qada dan qadar ni buat contoh untuk dia mudah faham. Ketentuan Allah yang azali terhadap semua makhluk. Ketentuan rezeki. Ni contoh dia, nampak? Contoh dia ketentuan rezeki. Lepas tu Tajudin berjaya dalam pertandingan tilawat Al-Quran ketika berumur 12 tahun. Okay, contoh-contoh dia ni ataupun bagi contoh yang lain yang mudah difaham. Okay, lepas tu lahir macam ni pun boleh, macam ni pun boleh. Yang penting kalau dia tak tahu istilah tu, dia tak tahu isyarat tu, buat perkataan, eja perkataan dan beritahu apa isyarat dia. Maksudnya kita ajar isyarat dulu untuk perkataan dia tu. Dia dah ingat isyarat tu, baru senang untuk kita gunakan isyarat tu dalam pembelajaran. Allah sudah tetapkan tetap macam mana tetap? Okey, ayat dia Allah sudah tetapkan rezeki macam mana? Okey, Allah sudah macam tu, sudah tetap. Macam ni tetap. Daripada sini macam betul. Okey, betul. Tapi T tetap. Rezeki macam mana guna rezeki? Rezeki rezeki. Okey, Allah sudah tetap rezeki. Senang mudahkan ayat dia. Ayat lagi apa ayat dia tadi? Allah sudah tetapkan rezeki. Macam mana ayat dia? Okey. Sebelum awak lahir. Boleh macam tu. Ataupun sudah tetapkan rezeki semua orang. Sudah tetap macam tu. Okey, lepas tu okey, mati sama ada macam ni ataupun bungkus. Kain kafan tu macam tu. Okey. Lepas tu okey, nak cakap tentang apa? Bagi contoh ayat yang senang untuk dia orang faham. Kalau dekat sini kan ayat macam susahnya. Bagi satu ayat yang senang untuk dia faham, buat ayat baru. Macam mana?
Boleh? Contoh, contoh awak dapat masuk sekolah ni. Allah sudah tetap dulu lagi. Contoh. Ah, lagi pun boleh, dah tak buat pun boleh. Sudah dari dulu. Macam tu. Tengok kalau dia lebih memahamkan dia boleh pakai. Kalau tak ni sangat tak pakai pun tak apa. Okay, lepas tu maksudnya tentukan. So, kita boleh buat semua apa yang berlaku. Semua yang berlaku. Ni laku. Berlaku. Buat berlaku. Macam ni. Berlaku. Ada baik. Ataupun ada faedah. Faedah boleh pakai. Untung boleh pakai. Semua berlaku ada faedah ataupun ada kebaikan. Nak tambahkan kat belakang tu boleh. Ataupun semua yang berlaku baik untuk awak. Untuk awak atau untuk kita semua. Okey, sekarang tak nampak faedah tu. Tapi ni akan datang. Ataupun macam ni. Akan datang baru kita faham. Ataupun baru awak faham. Okay? Tak, ayat tu kadang-kadang kita sendiri yang kita yang menjadikan ayat tu susah. Cuba ringkaskan seringkas yang boleh. Macam kalau dia kalau kan kalau ayat-ayat ceramah ni kan ustaz-ustaz dia punya ayat hebat. Tapi kita ambil maksud ayat dia tu. Maksud ucapan tu. Ringkas supaya pekak ni mudah faham. Okay, lepas tu? Okay, bagi contoh. Bagi tadi ada qada. Ada qada boleh berubah. Macam ni, berubah. Boleh bertukar. Boleh bertukar pun boleh, berubah pun boleh. Tengok perkataan yang sesuai. Macam ni, you ubah. Ni ubah, tukar, ganti. Okay, lepas tu? Ada qada boleh berubah dengan awak doa. Banyakkan doa. Tak boleh macam mana? Yang tu pun boleh ataupun buat macam ni. Tak boleh. Okey.
Boleh? Contoh awak lelaki. Kalau lelaki tunjuk lagi lah. Contoh nama dia kan lelaki ataupun perempuan. Sudah tetap lahir, tetap lelaki. Tak boleh ubah jadi perempuan. Macam tu. Kalau contoh yang macam tu dia boleh nampak dengan jelas. Jadi kalau cakap kalau awak lelaki mau tukar jadi perempuan, dosa. Tak boleh, itu berdosa. Ataupun sini dosa kiri. Kadang-kadang kalau dalam kamera kiri kanan macam lebih kurang lah. Tak, kalau dosa buat guna tangan kiri. Jadi tak adalah bersilang macam tu. Kalau pahala tangan kanan, dosa buat tangan kiri. P, D ataupun pangkah. Itu lebih ringkas lah. Kalau ni raik. Macam tu ataupun macam tu pun boleh kadang-kadang orang buat. Tapi tak nampak. Jadi kita buat pahala. Takut yang ni dia tak tahu pula. Buat yang kalau boleh guna isyarat yang dia tahu. Itulah. Dan kat situ kalau dia tak faham isyarat tu, beritahu terus. Supaya benda tu tak ada gap untuk point yang seterusnya kita ajar tu. Supaya benda tu bersambung. Apa yang kita ajar tu bersambung. Nanti kan kalau dia tak tahu isyarat tu apa benda, jadi kosong kat situ. Okay. Lepas tu? Sebab apa kena habis cepat? Sebab kita macam tak boleh nak huraikan. Tak boleh nak huraikan. Contoh padahal ni boleh 1 jam ni ataupun setengah jam ni. Yang kalau bagi kat saya ni boleh setengah jam huraian ni. Jadi kita bagilah contoh-contoh yang lain yang tak ada dalam tu. Bagi contoh-contoh yang lain kita buat huraian, banyakkan contoh. Contoh tu biar banyak supaya dia lebih faham. Okey, lepas tu? Okey, kepentingan. Apa kepentingan? Macam ni syarat dia? Iman. Ni, jadi telunjuk dekat dada, dekat hati kita. Tarik, genggam. Dari jari hantu. Beriman. Kalau dia tak tahu yang tu, kena tulis. Ataupun kena beritahu lagi apa maksud beriman. Percaya, yakin. Ni percaya. Okay, percaya. Kalau yakin, why? Ataupun setuju. Okay, lepas tu? Okay, kepentingan sama ada kepentingan, ni kepentingan. Ataupun buat faedah. Faedah beriman kepada qada dan qadar. Sama K ada yang buat K pada macam ni, K kepada. Ada yang buat pada. Ada yang pada. Boleh je pakai je mana-mana. Guna yang depa buat. Lepas tu meningkatkan keyakinan terhadap keagungan dan kebesaran Allah. Meningkatkan nak guna perkataan apa? Meningkatkan ni boleh buat bertambah. Okey. Bertambah. Macam ni. Daripada sini bertambah. Keyakinan tu ambil perkataan yakin. Kepada, ambil terus kepada Allah je.
terhadap keagungan dan kebesaran tu tak pakai pun tak apa. Point dia maksud dia kat situ bertambah yakin pada Allah. Okey dah cukup. Sama je maksud dia. Okey. Lepas tu macam mana? Ha, macam mana awak boleh bertambah yakin tanya. Macam mana awak tahu? Bagi tanya dia. Kalau kat situ kita baru tahu interaktif dia boleh faham ke tak. Kalau dia boleh bagi contoh, kalau dia faham dia akan bagi contoh. Tanya dia bagaimana untuk tambah yakin. Ada contoh. Tahu contoh macam mana? Tanya dia. Kalau dia faham, dia dapat bagi contoh, dia akan bagi tahu contoh. Dan kita tengok contoh dia tu kena ke tak dengan tajuk kita. Tapi kadang-kadang kalau dia tak tahu, dia juga tak tahu. Dia akan jawab tak tahu. Kita bagi contoh. Kita kat sini kita tengok, kita boleh bagi contoh yang sesuai. Apa contoh yang boleh kita bagi dengan qada qadar? Boleh. Allah cipta manusia. Cipta. Ni macam ni. Tapi tegak. Cipta. Okey. Manusia ataupun orang. Okey, ada lelaki, ada perempuan, ada Melayu, Cina, India. Apa lagi? Okey, beritahu, tunjuk ni tangan awak, tengok tangan awak cap. Kat sini semua lain, semua orang lain, tak sama. Okay. Jadi banyakkan contoh kat situ. Contoh yang ringan saja, jangan contoh yang berat. Okay, lepas tu melahirkan kehidupan. Ayat ni tinggi ni, melahirkan kehidupan yang bahagia kerana pegangan akidah yang betul. Apa nak buat ayat yang macam tu? Nak ringkaskan. Tukar kepada bahasa yang lebih santai. Hidup kita akan gembira. Ni gembira. Macam ni pun boleh. Hati dia girang. Senyum lah. Macam tu. Gembira. Kerana kita yakin Allah. Yakin kepada Allah pun boleh. Yakin Allah. Okay, lepas tu. Memelihara diri daripada perasaan sombong dan takabur dengan kejayaan yang dikecapi. Kat sini beritahu kita tidak rasa sombong. Rasa. Tarik daripada ni lah hati ni. Ataupun rasa. Ni kan jari apa? Jari yang tu ni rasa sombong. Kerana apa? Kerana semua Allah sudah tetap. Ataupun sudah ditetapkan Allah. Tu kalau kita nak bagi bahasa tu ni sikit lah. Tapi bagi mereka tak ada masalah pun. Lepas tu kat situ boleh bagi contoh. Apa contoh dia? Kita tak boleh sombong kalau berjaya kerana Allah sudah tetap. Bagi contoh, banyak contoh. Kat situ yang jadi panjang tu kita boleh buat satu muka surat. Kalau kita terjemah yang tu saja memang sekejap lah.
Anggap macam tu, anggap macam tu. Jadi kena cikgunya kena tingkatkan kemahiran bahasa isyarat lah kalau macam tu. Kan. Ha, beza dia macam tu lah. Maksudnya kalau kita dengan budak normal, kita boleh ajar dia lama untuk tajuk tu. Untuk huraian tu kita boleh bagi contoh. Macam tu juga pekat. Macam mana nak bagi benda tu lebih lama kalau nak ajar dia orang. Dan mestinya kalau dan insya-Allah kalau kita dengar banyak contohnya budak normal pun boleh faham, betul tak? Budak pekat pun macam tu juga. Jangan okey ambil ni, okey salin. Janganlah macam tu. Untuk mula-mula salin boleh lah, lepas tu bagilah penerangan. Lepas tu mengelakkan seorang itu daripada berputus asa dalam kehidupan yang penuh dengan dugaan dan cabaran. Putus asa putus asa maksudnya kalau tak boleh nak buat ayat ni, kita buat supaya orang sentiasa bersemangat. Macam ayat tu macam isyarat pun macam tak banyak putus asa ni. Ataupun awak jangan lemah. Belajar penat, tak apa, sabar. Nanti akan datang Allah akan bagi kefahaman. Macam tu. Ataupun apa tadi saya cakap? Supaya awak semangat. Betul-betul usaha, semangat. Okey, ni semangat. Ni dekat poket ni. Tarik. Kalau macam ni sahaja ataupun macam ni, roh. Roh kan. Kalau macam ni semangat. Ni bulatan ni, buat bulat. Macam kita tarik something lah macam tu. Okey, beritahu macam tu. Kalau kita tak boleh nak terjemahkan ayat ni, cari maksud yang berlawan dengan ayat tu. Okey. Lepas tu mendapat keberkatan dan keredaan daripada Allah. Apa ayat dia? Apa ayat ringkas, yang lebih ringkas daripada tu? Yang senang nak faham. Okey, betul. Jadi kalau awak yakin, percaya semua Allah tetapkan dan awak terima, Allah akan sayang. Terima. Okey, ni love. Kan, buat macam ni pun boleh, sayang pun boleh. Allah sayang awak ataupun Allah ni dia orang boleh faham ni, insya-Allah. Macam tu. Lain. Ni love. I love you. Macam tu. Okey, lepas tu. Okey, kat sini contoh kan muka surat ni. Okey, buatlah latihan apa? Ulang balik ke? Setiap orang suruh ulang balik ke? Macam tu. Tu yang boleh jadi panjang sikit tu mengajar. Okey, lepas tu. Hubungan usaha, doa dan tawakal dengan beriman kepada qada dan qadar. Okey, usaha, doa, tawakal. Tawakal macam mana tawakal? Apa maksud tawakal? Berserah lagi. Kalau mengharap sama ke? Okey, berharap. Macam ni pun boleh. Macam ni pun boleh. Harap pada Allah. Okey, apa ni? Mula yang mana ni gambarnya ni? Mula bawah ke atas? Cuba besarkan.
Dia tulis apa? Okey, awak beritahu tengok gambar yang kat atas tu apa? Tanya dia. Okey, apa gambaran kat atas tu? Suruh dia jawab. Dia pun suruh tengok, dia pun tengok dia akan buat lah isyarat, belajar ke, meniru ke, apa-apalah. Lepas tu beritahu, okey kat situ awak belajar. Mula mula kelas awak belajar, ustazah ajar, awak tengok, awak faham, awak salin. Macam tu. Buat contoh macam ni. Ambil, ni salin. Okey, salin. Lepas tu awak tanya ustazah, tanya ustaz, tanya cikgu, awak belajar, awak hafal, awak faham. Daripada ni tanya. Okey, belajar daripada awal, mula. Awal tahun. Kan? Sampai akhir tahun awak belajar. Lepas tu, okey, gambar seterusnya. Tunjuk gambar seterusnya. Okey, tanya dia, apa tu? Jadi dia akan jawab apa? Doa kan. Dia tengok gambar, dia tengok doa. Okey, awak lepas belajar banyak awak faham dan awak doa. Awak doa minta dengan Allah bagi faham. Allah bagi jelas. Minta. Minta pada Allah bagi faham. Jelas, faham belajar. Ni, jelas. Jentik. Jelas. Okey, lepas tu tanya faham, jelas. Macam tu. Muka lah. Muka persoalan. Lepas tu awak tanya. Okey, gambar ni apa? Ujian. Kalau dia cakap ujian ke dewan ataupun dia jawab tak tahu, cakap okey, akhir tahun awak ujian. Ada ujian. Betul? Tanya dia. Betul ada ujian. Bulan berapa? Akhir tahun. Tanya biasanya ujian bulan berapa kalau dulu-dulu? Bulan 9, bulan 10. Ada ujian, betul tak? Tanya dia. Lepas tu dia cakap, betul-betul. Itu awak jawab. Dulu awak dah belajar, awak doa, lepas tu awak jawab. Lulus ke, tak lulus ke? Lulus atau gagal? Ni gagal. Lulus. Gagal macam ni. Awak terima. Terima macam ni. Terima. Tak nampak. Terima. Lulus ataupun gagal awak terima. Awak harap pada Allah. Yang mula-mula beritahu, ulang balik. Pertama awak belajar. Lepas tu awak ada doa. Awak ujian. Awak jangan malas belajar, malas. Doa je. Lepas tu ujian. Boleh? Tak boleh beritahu dia, tak boleh. Ataupun awak belajar je, doa malas. Semayang malas. Tu boleh kaitkan. Semayang, baca Quran, doa. Tu boleh kaitkan terus. Jadi awak semayang, malas lah. Baca Quran malas. Belajar je. Lepas tu awak ujian, tak boleh juga. Faham? Dia tanya faham. Ulang lagi untuk yang tu. Ulang. Jadi sebenarnya bagus ni sebab ada gambar. Jadi kita ada interaktif kat situ. Kan dia budak yang berjalan kat jambatan ni, boleh tunjuk, boleh rincikan lagi. Mula-mula dia daripada mana? Daripada situ. Kan jambatan ni kan. Ni contoh cerita. Ni sebenarnya penceritaan, dalam bentuk penceritaan, tapi kita boleh terangkan dia dengan lebih faham. Jambatan tak payah kita buat dia berjalan macam tu. Okey, lepas tu ni apa? Sambung. Maksudnya macam mana tu? Oh, dia bersambung sebelah-sebelah. Lepas tu macam mana tu? Oh. Kat situ. Boleh terangkan. Mungkin buku kalau yang ni print screen lah tu cantum dekat edit. Jadi mungkin boleh dapat gambar yang lebih besar.
Jadi kat situ cuba besarkan yang tu, yang atas tu, yang tengah solat jemaah tu. Kat situ kan. Ni kan dia buat bulatan kitaran kan. Jadi solat tu boleh buat jaga solat, jaga amal. Jangan malas solat. Macam kat dia macam tu. Solat ni kena jaga, awak jaga solat, Allah jaga awak. Macam tu lah kita masukkan nasihat-nasihat. Dalam belajar ni pun ada nasihat-nasihat suruh dia jaga solat, dia jaga amal dia. Kalau dia tak tahu solat, awak kena belajar solat. Awak tak tahu solat, tak tahu. Okey, lalu tu boleh tanya, solat ada berapa? Solat ada berapa? Kat situ boleh tanya. Kat situ yang boleh jadi panjang lagi tu. Maksudnya dia belajar bab tu tapi bab lain pun dia dapat ilmu juga. Lepas tu gambar yang kat bawah tu kejayaan kan, lulus exam. Dah tu kiri kanan mungkin ni gagal. Tak apa, sabar. Cikgu cakap sabar. Senang je, boleh buat ulang lagi SPM. Lagi tak apa, sabar. Dan usaha lagi, usaha lebih baik lagi macam tu. Nampak tak? Nampak tak tangan? Laju tak? Dia kena laju betul-betul. Tak adalah laju. Maksudnya dengan muka lah. Usaha. Okay. Okay, boleh? Buat muka sedih nangis. So, apa ayat kat bawah tu? Ada nota kecil tu. Minta murid nerangkan semula hubung kait tiga elemen. Yang ni boleh ni. Lepas terangkan, suruh dia cerita balik. Awak faham? Tanya awak faham? Okey, cerita. Ustazah nak tahu. Tadi belajar apa? Cerita. Ataupun cakap. Ataupun macam ni, cerita. Okey, ulang lagi. Tadi belajar apa? Kalau dia bela maksudnya dia tak faham apalah. Mungkin boleh ulang lagi. Subjek tu boleh ulang lagi. Muka surat tu boleh ulang lagi. Ni. Ni macam tapi tarik. Macam ni. Macam tu. Pusing. Tarik. Yang ni ke atas ke bawah. Okey. Okey, boleh. Cuba sekali je. Kalau cepat, kena buat cepat. Nampak tak? Macam tu lah. Cepat betul. Itu cepat. Bunga muka. Cepat. Kalau cuba. Beza muka. Ataupun cuba ulang lagi. Kalau boleh ringkaskan perkataan tu. Tadi yang belajar. Apa tu tadi ustazah ajar. Cuba ulang apa? Tanya dia apa? Ulang lagi. Tapi saya guna macam ni je supaya dia nampak. Sebab dalam kamera kadang-kadang ni tak nampak. Ni pun tak nampak. Biasa buat macam ni je. Kalau macam ni dia dah tahu dah. Huruf U tu tak nampak pun. Ataupun kalau dia pengalaman ajar yang tak tahu langsung bahasa isyarat kan. Muka kena main peranan. Macam contoh alif kan. Kita suruh alif, ba, ta. Dia pun tengok kan. Buat macam ni. Tangan awak macam ni. Dia pun ikut. Buat. Bila dia respon tu, betul. Macam tu. Alif, ba, ta. Macam tu lah. Okay, boleh? Ada lagi? Takkan semua kot. Boleh. Boleh kot dah pukul 10 dah.
InsyaAllah kita sambung lagi minggu depan lah. Banyak ni. Nanti hantarlah PDF ni kat saya nak. 3 4 dengan 5 yang ada. Kalau ada dari tiatan 1 pun bagus juga. Sama-sama. Jumpa lagi. Assalamualaikum.